Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kali ini kami akan membentangkan mengenai projek tahun akhir kami iaitu kuih Cik Mek Labu Gula Melaka. Okey, pertama sekali kami akan memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada dua orang iaitu saya sendiri, Muhammad Fazrin bin Arifin, dan ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Hakim bin Abdul Manaf. Okey, yang pertama sekali saya akan membentangkan mengenai pengenalan kepada produk kami iaitu kuih Cik Mek Labu Gula Melaka. Okey, seperti yang kita tahu, kuih Cik Mek ini berasalnya daripada negeri Kelantan dan ia merupakan kuih tradisional rakyat Kelantan dan pembuatan kuih Cik Mek ini juga bukannya berasal daripada buah labu, akan tetapi ianya dibuat daripada ubi keledek dan gula putih. Okey, tujuan kami mengubah ubi keledek dan gula putih kepada buah labu dan gula Melaka ini ialah kerana khasiat yang terkandung pada buah labu dan gula Melaka ini sesuai dengan peredaran zaman pada masa kini dan sesuai juga untuk pemakanan yang sihat. Okey. Selain itu juga kami juga bertujuan untuk mewariasikan buah labu ini kepada hidangan sampingan yang boleh dinikmati pada waktu petang terutamanya. Okey, seterusnya pula iaitu buah labu ini juga mempunyai banyak khasiat yang tidak ramai orang tahu tentangnya. Seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc dan mineral. Okey, buah labu juga merupakan buah yang membantu untuk meningkatkan antibodi badan dan mengekalkan antioksida. Malah ianya juga baik untuk buah pinggan seseorang. Okey, dan yang terakhir sekali ialah untuk mengelakkan lambakan yang berlaku di pasaran. Okey, seperti yang kita tahu, di negara kita, buah labu merupakan buah yang senang untuk didapati. Dan ianya juga buah yang tidak begitu ramai yang menyukainya kerana tidak tahu bagaimana untuk mewariasikan buah labu kepada hidangan sampingan yang kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakim bin Abdul Manaf. Hari ini saya ingin membentangkan masalah kajian daripada produk PTA kami. Okey, yang pertama, penggunaan sayur labu tidak digemari oleh sesetengah pengguna. Masyarakat menganggap sayur-sayuran ini adalah sejenis makanan yang tidak enak dan tidak mempunyai pelbagai khasiat. Okey, yang kedua, setengah masyarakat tidak mengerti potensi dan kebaikan sayur labu. Pelbagai potensi sayur labu dan juga gula Melaka yang mampu merawat pelbagai penyakit. Contohnya mengurangkan risiko kanser, baik untuk mata, menguatkan imun badan. Kebaikan pula, ia mempunyai pelbagai vitamin di dalamnya. Contohnya vitamin A, vitamin C dan vitamin E. Okey, yang ketiga, sayur-sayuran menjadi satu makanan yang tidak menarik. Setengah masyarakat menganggap makanan ringan lebih banyak khasiat dan tidak mengendahkan makan sayur lagi berkhasiat daripada makan makanan ringan. Objektif bagi PTA kumpulan kami pula ialah memperkenalkan kepentingan tentang pelbagai khasiat yang boleh didapati daripada sayur labu dan gula Melaka. Yang kedua, mengetengahkan potensi sayur labu dan juga gula Melaka di kalangan masyarakat kita. Okey, yang ketiga, memperkenalkan kuih Cik Mek yang divariasikan menggunakan sayur labu dan juga gula Melaka. Okey, kaedah pembuatan bagi produk PTA kami ialah yang pertama, kaedah merebus. Kami akan merebus sayur labu sehingga empuk dan toskan air sayuran labu yang telah direbus itu. Okey, setelah itu kami akan gaulkan bersama tepung. Setelah gaul bersama tepung, kami akan membuat dia menjadi bentuk sebagai sebola rugby. Dan tengah-tengahnya ialah inti gula Melaka. Seterusnya ialah proses penyejuk bekuan. Tujuan proses penyejuk bekuan ini untuk menahankan produk kami tahan lebih lama. Dan selepas proses penyejuk bekuan ialah proses menggoreng. Proses menggoreng, ketika kita menggoreng, Cik Mek Labu Gula Melaka akan menjadi keemas-emasan dan setelah itu boleh dihidang. Okey, seterusnya pula iaitu catagan. Okey, catagan ini merupakan satu rujukan kepada kami untuk melakukan
penulisan mengenai projek tahun akhir kami. Okey, seperti yang berikut, ini merupakan contoh ataupun rujukan kami sepanjang pelaksanaan penulisan projek tahun akhir kami. Okey, seterusnya pula saya akan membentangkan mengenai anggaran kos untuk pembuatan kuih Cik Mek Labu Gula Melaka ini. Okey, dekat sini saya akan mulakan dengan bahan utamanya yang terlebih dahulu. Okey, penggunaan bahan utamanya ialah buah labu. Okey, buah labu kami menggunakan sebanyak 250 gram yang berharga RM3. Kemudian diikuti dengan bahan kedua iaitu gula Melaka. Kami menggunakan gula Melaka sebanyak 100 gram yang berharga RM2. Kemudian diikuti dengan tepung ubi. Tepung ubi kami menggunakan sebanyak 80 gram yang berharga RM2.50. Dan yang terakhir sekali iaitu minyak untuk menggoreng kuih Cik Mek ni. Okey, kuantiti minyak yang kami gunakan iaitu 200 ml yang berharga RM3. Okey. Harga keseluruhan bahan yang kami gunakan ialah RM10.50. Okey. Okey, seterusnya pula saya akan membentangkan mengenai jangkaan hasil produk kami iaitu kuih Cik Mek Labu Gula Melaka ini. Okey, yang pertama sekali untuk jangkaan hasilnya iaitu kami berharap kuih ini dapat diterima oleh semua masyarakat, tidak kira bangsa dan agama. Okey, untuk kadar peratus yang kami letakkan kepada masyarakat iaitu 80% sahaja. Okey, seterusnya ialah dijadikan sebagai kuih tempatan yang digemari. Okey, maksud saya dekat sini ialah kami berharap kuih kami ini ataupun kuih Cik Mek Labu Gula Melaka ini setanding dengan kuih-kuih tradisional yang lain. Okey, dekat sini kami meletakkan peratus yang agak tinggi iaitu 90%. Okey, jangkaan hasil produk yang terakhir sekali iaitu kami juga berharap produk kami ini dapat dipasarkan seperti produk-produk yang lain. Okey, antara pasaran yang kami target untuk penjualan produk kami ialah warung-warung kecil, peniaga-peniaga kecil dan kedai-kedai runcit lah. Okey, untuk kadar peratus yang kami letakkan untuk pasaran iaitu sebanyak 50% sahaja. Okey, seterusnya pula iaitu batasan kajian. Okey, batasan kajian ini kami terbahagi kepada dua golongan utama iaitu golongan kanak-kanak dan golongan remaja. Okey, untuk golongan kanak-kanak ialah yang berumur daripada 8 tahun sehingga 18 tahun. Dan untuk golongan remaja pula iaitu berumur 18 tahun sehingga umur 22 tahun. Okey, kenapa kami fokuskan kepada golongan tersebut? Kerana golongan tersebut merupakan golongan yang suka mengamalkan pemakanan yang tidak sihat ataupun mengamalkan pemakanan yang segera lah. Okey, oleh itu pembuatan kuih Cik Mek ini diperbuat daripada buah labu kerana buah labu ini terkandung khasiat-khasiat yang tersendiri untuk mengobati masalah-masalah ataupun penyakit-penyakitnya yang tersendiri. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai tata ahli kajian ataupun proses penyediaan kuih Cik Mek Labu Gula Melaka ini. Okey, untuk proses yang pertama kami memulakan dengan proses pemilihan buah. Okey, dekat sini kami lebih mementingkan aspek kualiti buah labu tersebut supaya ciri-ciri kerosakan buah tidak ada pada labu yang kami pilih. Okey, untuk proses yang seterusnya pula ialah proses memotong dan mengupas. Okey, proses ini ialah pertama kali kami akan memotong buah labu tersebut kepada 6 bahagian. Kemudian kami akan asingkan biji labu bersama dengan isi labu. Kemudian barulah kami akan mengupas kulit labu. Okey, kenapa kami melakukan proses begini? Kerana proses begini lebih memudahkan dan lebih mempercepatkan masa. Okey, untuk proses yang seterusnya pula kami akan membasuh buah labu itu sehingga bersih. Okey, tujuan kami basuh buah labu selepas kami memotong dan mengupas kulit supaya tiada benda asing yang terlekat pada buah labu tersebut dan selamat untuk direbus. Okey, selepas kita membasuh buah labu, kami akan mula merebus buah labu sehingga ianya menjadi empuk. Okey, selepas buah labu menjadi empuk, kami akan angkat buah labu tersebut dan toskan buah labu sehingga ianya menjadi kering ataupun menjadi sejuk. Okey, selepas buah labu itu dah mula sejuk ataupun kuantiti air yang berada pada buah labu itu dah mula berkurang, okey, proses seterusnya pula iaitu proses menguli. Okey, kat sini kami akan menguli buah labu tersebut dengan tepung ubi. Okey, kami akan menguli buah labu dengan tepung ubi sehingga tekstur menjadi sedikit kenyal. Okey, selepas buah labu menjadi sedikit kenyal,
Okey, proses seterusnya pula iaitu proses membentukkan buah labu supaya menjadi bentuk kuih Cik Mac. Okey, pertama sekali kami akan mengambil 40 gram adunan labu tersebut dan ratakan di atas tapak tangan, kemudian letakkan gula Melaka di tengahnya dan bentukkannya menjadi seperti kuih Cik Mac. Okey, setelah kesemua adunan buah labu sudah dibentukkan menjadi bentuk kuih Cik Mac, okey, kemudian kami akan memulakan dengan proses penyejuk bekuan. Okey, proses ini kami akan meletakkan kuih Cik Mac yang telah dibentukkan ke dalam dulang kerja, kemudian dimasukkan ke dalam peti sejuk beku ataupun freezer selama 45 minit sehingga 1 jam. Okey, selepas 1 jam kami akan mengambil ataupun mengeluarkan kuih Cik Mac itu daripada peti ais. Kemudian kami akan menyambung kepada proses pembungkusan. Okey, proses pembungkusan ini kami meletakkan sebanyak 4 biji kuih Cik Mac di dalam satu plastik beg ataupun satu bungkus makanan untuk satu orang makan. Maka proses yang terakhir sekali iaitu proses pemasaran. Okey, kami akan menjual produk kami terutamanya kepada golongan pelajar. Okey, setakat itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.